Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Sadaqallahul azim. Surah Maryam ayat yang pertama. Muslimin muslimat, alhamdulillah, pada kali ini saya akan kongsikan sedikit tentang huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang pertama. Kaf ha ya ain sad. Kalau kita lihat apakah jenis ayat ini, adakah kita sedang membaca satu kalimah ataupun kita sedang mengeja? Sebenarnya kita sedang mengeja. Huruf kaf, huruf ha, huruf ya, huruf ain dan huruf sad. Teringat saya tentang seorang alim ulama, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam kitabnya Al-Muntakhab min Tafsir Quranil Karim, bila mana beliau mentafsirkan muqaddimah suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Beliau mengatakan bahawa tidak sama apabila kita membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan alif lam mim pada awal surah Al-Baqarah. Ketika mana kita membaca awal surah Al-Baqarah, kita sebenarnya mengeja alif, lam, mim. Tetapi apabila kita membaca suratul Fil, kita membatang. Kita tidak mengeja. Kita terus batang kalimah tersebut dengan alam tarakai. Begitu juga di surah Al-Insyirah, kita bukan mengeja, kita membatang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Berdosa sangat kalau kita sengaja membaca alif lam mim nashrah laka sadrak. Begitu juga berdosa kalau kita sengaja membaca alif lam mim tara kaifa fa'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu juga berdosa kalau kita membatang bila kita membaca suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya itu, beliau mengatakan bahawa inilah dalil kepada kita bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukannya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, dia akan membaca Al-Quran sebagaimana yang dia belajar daripada gurunya Jibril AS. Jadi kita perlu mempelajari Al-Quran ini selagi mana kita masih lagi diberi nyawa, diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita perlu membaca Al-Quran ini di hadapan guru yang muktabar. Kalau boleh guru kita itu bersanad, sehingga kalau boleh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan selamat daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran kalamullah yang suci, yang diwarisi turun-temurun melalui kaedah talaqi musyafahah, bukan semata-mata kaedah tajwid dan sebagainya. Bukan bermaksud apabila kita telah mengenal huruf hijaiyah alif bata maka kita boleh baca Al-Quran. Kerana di sana ada yang perlu kita eja dan ada yang perlu kita membatangkan ejaan tersebut. Seperti mana yang berlaku dalam ayat yang pertama surah Maryam ini, kaf ha ya ain sad. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang saya ingin kongsikan di sini ialah apa yang kita dapat belajar daripada huruf-huruf muqatta'ah ini. Bagi saya merenungkan dalam diri saya sendiri betapa rendahnya, betapa kerdilnya ilmu saya. Dan saya rasa tuan-tuan pun setuju dengan saya, walau setinggi mana pun sijil yang diperolehi oleh seseorang,
menamatkan pengajian sehingga peringkat PhD sekalipun, tetapi apabila mereka berhadapan dengan Al-Quran, di tempat mereka perlu mengeja, maka mereka akan mengeja. Tahu tak kita mengeja ini kerja siapa sebenarnya? Siapa yang rutin kerjanya mengeja? Mereka adalah anak-anak kita di prasekolah. Mereka mengeja kerana mereka masih belum mahir untuk membaca. Jadi, walaupun setinggi mana ilmu kita, apabila kita berhadapan dengan Al-Quran, Quran mendidik jiwa kita bahawa kita perlu akur dan kita perlu patuh kepada apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata kalau Tuhan kata kepada kita, engkau hendaklah mengeja, maka kita kena mengeja. Kita tak boleh lawan. Sepandai mana pun kita tak boleh membaca alam zalikal kitab. Kita tak boleh nak baca dalam surah Sajadah, alam tanzilul kitab la raiba fi. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita kata kita mampu, alah, ini senang saja, alif lam mim, baca saja alam. Apa kata kalau kita berjumpa dengan ayat ini, kaf ha ya ain sad, kita nak baca macam mana? Kita nak batang macam mana? Kaf ya as. Terlalu sukar tuan-tuan. Jadi inilah mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran bila berhadapan dengan manusia, apabila manusia itu memerhatikannya, maka akan hadir dalam diri manusia betapa lemahnya ilmu mereka, betapa kerdilnya ilmu mereka, sehingga kan mereka tidak pada bila-bila masa pun boleh berbangga dengan apa ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Mudah-mudahan sedikit perkongsian agar kita dapat ambil manfaat daripadanya.